Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar pada hari ini? InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan proses pembelajaran kita di bab yang kelima ini, iaitu berkaitan dengan pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Dan untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada subtopik yang kedua, iaitu subtopik 5.2, di mana pada hari ini kita akan tengok kepada perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Di mana Sarawak ni dijajah oleh dinasti Brooke. Kenapa dinamakan dinasti Brooke? Nanti kita tengok bahawa dinasti Brooke ni terdapat 3 orang Raja Putih Sarawak. Terdapat 3 orang Raja Putih Sarawak yang berketurunan daripada Brooke. Okey, apa yang pelajar boleh dapat selepas siap ajar subtopik 5.2 ini ialah semua pelajar boleh menerangkan kepada saya semula perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Boleh jelaskan kepada saya bagaimana dinasti Brooke tadi boleh meluaskan kuasa di negeri Sarawak. Okey, kita tengok perluasan kuasa barat di negeri Sarawak, perluasan kuasa kuasa barat di negeri Sarawak ini sebenarnya dilakukan oleh pihak persendirian. Bukannya dilakukan oleh kerajaan British lah. Pihak persendirian yang dimaksudkan adalah daripada James Brooke. Daripada James Brooke. James Brooke ini merupakan Raja Putih Sarawak yang pertama. Kekayaan Sabah ni mendorong kepada kuasa luar untuk menjajah Sarawak, di mana Sarawak ni kaya dengan sagu, kaya dengan antimoni, kaya dengan emas, dan kekayaan ini menyebabkan James Brooke tertarik untuk menguasai negeri Sarawak lah. Tambahan pula berlakunya perpecahan dari segi politik dalam kalangan penduduk di negeri Sarawak lah. Tambahan pula di Sarawak ini terdapat kegiatan lanun, dan masalah tersebut digunakan oleh James Brooke tadi untuk campur tangan ke dalam negeri Sarawak lah. Dan daripada mulanya menguasai sebahagian kecil sahaja negeri Sarawak, dan akhirnya Brooke ini berjaya meluaskan kuasa. Dia ambil sedikit-sedikit sehinggalah berjaya menguasai keseluruhan negeri Sarawak lah. Baik, kita tengok Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Kalau ikut dari segi peta kedudukan negeri Sarawak, pada asalnya Sarawak hanya kecil saja, duduk di bahagian hujung sekali. Dalam buku teks kalau awak boleh tengok, di hujung di bahagian bawah tu, yang di bahagian kucing, itu adalah Sarawak dulu. Yang lain adalah semuanya adalah kawasan kekuasaan Brunei. Sarawak kecil, Brunei besar. Di hujung dekat kawasan kucing itu semua adalah kawasan Sarawak. Dan kawasan tersebut merupakan kawasan pusat ekonomi yang penting lah. Kekayaan tadi, kawasan yang kaya dengan sagu, kaya dengan antimoni, kaya dengan emas tadi. Jadi akibat kekayaan tersebut, Sultan Brunei telah menghantar wakilnya, iaitu Pangeran Indra Mahkota, sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi yang ada di negeri Sarawak itu. Kena ingat nama. Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota sebagai seorang pembesar untuk menguasai ekonomi di negeri Sarawak. Dan pada tahun 1820, kawasan di negeri Sarawak itu merupakan kawasan tumpuan bagi masyarakat Melayu yang dikenali sebagai lidah tanah. Lidah tanah di kawasan hujung sekali negeri Sarawak, yang terletak di sekitar sungai Sarawak. Dan kawasan tersebut menjadi pusat perdagangan dan pusat pentadbiran kerana kedudukannya yang strategik, di mana kawasan tersebut mampu mengawal kegiatan perdagangan dan juga merupakan kawasan
yang maju di kawasan pedalaman lah. Sebab itu Sultan Brunei telah menghantar Pangeran Indra Mahkota sebagai pembesar untuk menguasai kawasan tersebut lah. Baik. Kita tengok beberapa individu-individu yang terlibat dalam percaturan politik dan juga pemerintahan di negeri Sarawak ni. Okey, yang pertama adalah Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Omar Ali Saifuddin ni merupakan Sultan Brunei, di mana Sultan Omar Ali Saifuddin dia berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di negeri Sarawak. Jadi dengan tujuan itu, Sultan Omar telah menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai pentadbiran di negeri Sarawak lah. Jadi kehadiran Pangeran Indra Mahkota ini tidak disenangi oleh pembesar-pembesar tempatan. Dan kerana Sultan Omar Ali Saifuddin dia telah mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan dan juga dia memaksa penduduk untuk bekerja tanpa dibayar upah lah, tanpa dibayar upah. Jadi perkara tersebut telah menimbulkan penentangan dalam kalangan penduduk tempatan, dan penduduk tempatan ini yang menentang Pangeran Indra Mahkota dengan dipimpin oleh Datu Patinggi Ali yang mahu membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Baik. Dan yang kedua adalah Pangeran Raja Muda Hashim. Raja Muda Hashim adalah pangeran kedua yang dihantar oleh Sultan Brunei. Tujuannya adalah untuk mengatasi kebangkitan daripada penduduk lah, penduduk yang dipimpin oleh Pangeran Raja Muda Ali tadi. Jadi kedatangan Pangeran Raja Muda Hashim ini adalah untuk membantu Pangeran Raja Muda, Pangeran Indra Mahkota supaya menyelesaikan pergaduhan, menyelesaikan kebangkitan penduduk. Dan Pangeran Raja Muda Hashim berusaha untuk memujuk Datu Patinggi Ali dan juga pembesar-pembesar Melayu yang lain, tetapi Pangeran Raja Muda Hashim juga menemui kegagalan. Okey, kurang daripada inilah Pangeran Raja Muda Hashim telah meminta bantuan daripada James Brooke. Ini adalah asal-usul bagaimana boleh terlibatnya James Brooke dalam pentadbiran di negeri Sarawak. Jadi James Brooke ni apabila penduduk tempatan meminta tolong, jadi dia setujulah, apatah lagi James Brooke ini memang mencari peluang untuk menguasai negeri Sarawak. James Brooke ni merupakan seorang pedagang. Dia berdagang daripada Singapura ke negeri Sarawak dengan menggunakan kapalnya yang bernama kapal Royalist. Okey, dan James Brooke ni walaupun dia merupakan orang persendirian, tapi James Brooke dia mendapat sokongan daripada tentera British. Okey, dan dia mendapat pelawaan daripada Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah kebangkitan penduduk yang berlaku di negeri Sarawak. Okey, dan James Brooke ini memberi syarat kepada Pangeran Raja Muda Hashim, iaitu dia mahu menguasai Sarawak sekiranya dia berjaya menyelesaikan masalah kebangkitan dalam kalangan penduduk. Baik, individu yang keempat ialah Datu Patinggi Ali. Datu Patinggi Ali merupakan pembesar tempatan di negeri Sarawak dan dia melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brooke. Tindakan wakil Sultan Brunei yang datang ke negeri Sarawak tadi menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan, dan akibat daripada selepas kedatangan Brooke ini, Datuk Patinggi Ali bersetuju untuk menyelesaikan, untuk berunding lah dengan James Brooke untuk menamatkan kebangkitan. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan.
tahan. James Rook menggunakan pelbagai strategi untuk mendapatkan negeri Sarawak. Terdapat 4 strategi yang digunakan oleh James Rook, iaitu menggunakan rundingan, yang kedua ugutan, perjanjian dan juga ketenteraan. 4 strategi. Baik, kita tengok strategi yang pertama, iaitu strategi rundingan. Strategi rundingan ini digunakan oleh James Rook apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Apabila beliau diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di negeri Sarawak. Dalam rundingan ini, Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Rook. Tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sehinggalah James Rook menerima dia. Okey, tawarannya. Baik, yang kedua adalah menggunakan strategi ugutan. Okey, ugutan macam mana? Ugutan dilakukan oleh James Rook sebanyak 2 kali. Ugutan yang pertama adalah kepada Pangeran Raja Muda Hashim. Di mana Pangeran Raja Muda Hashim ni berdolak-dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan untuk menyerahkan negeri Sarawak. Dan James Rook mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan sekiranya Pangeran Raja Muda Hashim tidak mahu menyerahkan negeri Sarawak, dia akan menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim yang terletak di Kuching. Tindakan ugutan ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju untuk menyerahkan pemerintahan negeri Sarawak kepada James Rook. Ugutan yang kedua adalah ugutan yang dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintahan Brunei, iaitu kepada Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin. Apabila James Rook dia pergi berjumpa dengan Sultan Omar dengan membawa Angkatan Tentera Laut British. Jadi Sultan Omar ni takut tengok apabila James Rook datang dengan Angkatan Tentera British. Kehadiran James Rook ini adalah untuk mengesahkan penyerahan negeri Sarawak seperti mana yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim tadi. Jadi tindakan James Rook yang datang bersama dengan Angkatan Tentera itu menyebabkan Sultan Brunei berasa takut dan Sultan Brunei bersetuju untuk mengesahkan penyerahan negeri Sarawak. Strategi yang ketiga adalah melalui perjanjian. Terdapat 2 perjanjian penting yang dilakukan oleh James Rook untuk meluaskan kuasa dia. Yang pertama adalah perjanjian 1841 di mana James Rook melakukan perjanjian dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Dalam perjanjian tersebut, James Rook memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Dan James Rook harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Itu perjanjian yang pertama. Kemudian pada tahun 1842, James Rook sekali lagi mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Dalam perjanjian ini, Sultan Brunei menyerahkan Sarawak kepada James Rook daripada kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan, dan semua hasil pendapatan di kawasan ini diserahkan kepada James Rook, dan James Rook sebagai gantinya memberikan ufti tahunan kepada Sultan Brunei sebanyak $2,500 Spanyol setahun kepada Sultan Brunei, dan James Rook tidak boleh campur tangan dalam adat dan agama penduduk tempatan. Selain daripada itu, James Rook juga tidak boleh memindah milik negeri Sarawak tanpa kebenaran Sultan Brunei. Dan Sultan Brunei mengiktiraf James Rook sebagai Raja Putih Sarawak. Baik. Jadi kedua-dua perjanjian ini membolehkan James Rook dapat menguasai negeri Sarawak sebagai pemerintah Sarawak, dan James Rook berjaya menamatkan kekuasaan Sultan Brunei di negeri Sarawak, di mana James Rook menjadi Raja Putih Sarawak. Baik. Yang keempat, strategi yang digunakan oleh James Rook adalah menggunakan strategi ketenteraan tadi ya. James Rook turut menggunakan kekuatan tentera untuk mendapatkan kuasa di negeri Sarawak, di mana James Rook mendapat bantuan tentera daripada kerajaan British yang diperoleh melalui kapal HMS Dido milik Angkatan Laut British. Dan kapal ini digunakan untuk memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan juga ketenteraan di negeri Sarawak.
kejayaan James Brooke ini hanya permulaan kepada penguasaan yang lebih luas di kawasan lain dalam kekuasaan Kesultanan Brunei, di mana dengan menggunakan taktik ini sedikit-sedikit Sarawak yang kecil, yang pada asalnya hanya kecil saja, dan akhirnya James Brooke berjaya menguasai hampir keseluruhan negeri Sarawak, menjadi besar negeri Sarawak. Baik. Seterusnya kita tengok James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Yang pertama kita tengok kekuatan tentera. James Brooke ni mempunyai kekuatan tentera, di mana James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan tentera laut daripada tentera laut British, dan kapal HMS Dido tadi berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan juga di Sungai Skerang. Kemudian James Brooke menentang kebangkitan penduduk tempatan, dan James Brooke menganggap penduduk tempatan ini sebagai orang Lanun, dan dia menggunakan isu ini sebagai alasan untuk meluaskan kuasa di kawasan orang Iban, dan dia menganggap orang Iban ini sebagai Lanun. Dan yang ketiga adalah memperoleh sokongan daripada masyarakat tempatan, di mana dalam usaha meluaskan kuasa ini ada juga penduduk tempatan yang menyokong James Brooke, termasuklah dalam kalangan orang Melayu dan juga orang Iban. Dan seterusnya, James Brooke mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Contohnya, pertelingkahan yang berlaku di Mukah, 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 di mana di Mukah ini James Brooke menyokong Pangeran Matusin yang berkonflik dengan Pangeran Ersad. Pangeran Ersad dan anaknya ini yang bernama Pangeran Nipa lebih dihormati oleh penduduk tempatan. Tapi James Brooke menyokong Pangeran Matusin, dan sokongan ini menyebabkan memecah belahkan kekuatan penduduk tempatan di kawasan Mukah. Baik, seterusnya James Brooke juga menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukan ia. Antaranya ialah seperti Syarif Masahur yang dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan Brooke telah berjaya dibuang negeri ke Singapura, dan seorang lagi iaitu Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Gahar pula telah dibuang negeri ke Melaka. Baik, dan seterusnya James Brooke memperkukuhkan pertahanan Sarawak dengan membina benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam di kawasan-kawasan yang strategik lah. Tujuannya untuk mengawal kawasan tersebut. Kubu di Sungai Skerang dibina pada tahun 1849 selepas Perang Beting Maru tamat, bagi memerhatikan pergerakan orang Iban di Sungai Skerang yang menentang pentadbiran Brooke di kawasan tersebut, dan di kubu ini dinamakan sebagai Port James. Dan pada tahun 1862, Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawal keamanan dan juga pertahanan. Dan yang terakhir sekali adalah sokongan kewangan, di mana dalam usaha meluaskan kuasa di negeri Sarawak ini, James Brooke memperoleh sumber kewangan daripada pemodal Eropah, terutamanya daripada Baroness Angela Burdett Counts. Baik, kita tengok kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Bermula tahun 1841, ini tahun yang pertama lah James Brooke menguasai negeri Sarawak ni. Bermula tahun 1841, James Brooke berjaya memperoleh kawasan di Kuching, yang kemudiannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu sehinggalah ke Sungai Samarahan. Di bahagian bawah ni, nampak ni Tanjung Datu ni, bahagian bawah. Dan sejak tahun 1840-an lagi, James Brooke berjaya menguasai Batang Lupa dan juga Sungai Saribas, sedikit-sedikit dia ambil. Kemudian pada tahun 1853, penentangan orang Iban yang berlaku di Saribas dan Batang Lupa berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan menghapuskan Lanun. Dia menganggap orang Iban itu sebagai Lanun. Sadung, Batang Lupa, Saribas dan Kelakar berjaya diperoleh oleh James Brooke. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mukmin. Kemudian pada tahun 1861, Sultan Brunei iaitu Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke
dan dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun. Kerana James Brooke berjaya menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Dan kawasan yang terlibat ini termasuklah Oya, Mokah, Tatau bin Tulu. Semakin besarlah kawasan yang diperolehi oleh James Brooke ini. Dan pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Barang bangun menentang Kesultanan Brunei. Dan Charles Brooke, ini Charles Brooke ni adalah pengganti kepada James Brooke. Itu Raja Putih yang kedua. Charles Brooke berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dan dengan bayaran sebanyak $4,200 Sepanyol setahun dibayar kepada Sultan Brunei. Dan seterusnya pada tahun 1885, kawasan di Sungai Terusan diperoleh oleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun yang diserahkan kepada Temenggung. Kenapa diserahkan kepada Temenggung? Kerana kawasan ini merupakan kawasan di bawah penguasaan Temenggung. Dan tindakan ini membolehkan isu pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Muruk di kawasan tersebut dapat diselesaikan. Maknanya semakin besar daripada bahagian bawah ni semakin besar sampai ke Sungai Baram dah pada tahun 1885 ini. Seterusnya pada tahun 1890, Limbang pula berjaya diperolehi oleh Charles Brooke. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai negeri Sarawak dan bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol setahun telah diserahkan kepada Sultan Brunei. Dan yang terakhir sekali pada tahun 1905, kerajaan Sarawak memperoleh hak terhadap lawas yang sebelum itu dimiliki oleh SBUB. Dan sepadan Sarawak ini masih kekal sehingga pada hari inilah. Kita tengok ni Sarawak ni yang pada asalnya duduk di Kuching saja, akhirnya akibat daripada penguasaan Sarawak, penguasaan Brooke, Sarawak ini menjadi besar dan kedudukan ini kekal sehingga ke hari inilah. Baik, kesimpulannya kita tengok kelicikan dan kemampuan James Brooke menggunakan pelbagai strategi membolehkan James Brooke berjaya menguasai negeri Sarawak daripada Kesultanan Brunei, dan perpecahan dan konflik masyarakat tempatan memudahkan lagi usaha untuk Brooke menguasai negeri Sarawak. Dan sejarah telah membuktikan tanpa sifat bersatu padu dan berwaspada, orang asing ini akan lebih mudah untuk mengambil alih kuasa dan seterusnya menguasai negara kita. Okey. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.